Ada sebahagian wanita ni, dia ada masalah dengan apa tau? Bahagian yang saya tak kata semua. Kenapa kami kena taat kepada lelaki, tetapi lelaki ni seolah-olah macam dia tidak perlu taat kepada kami? Betul tak? Let's be frank. This is at the crux of the issue. Kenapa talak di tangan suami? Betul? Kan timbul isu ni. Kenapa isteri pun tidak boleh mengucapkan talak? Kenapa bila sebut berkenaan dengan banyak perkara di dalam perhubungan rumah tangga ni, lelaki punya words atau say dikira sebagai the last say. Contoh, kalau dah bercerai, nak rujuk, isteri perlu setuju tak? Isteri tak perlu setuju. Kena faham benda ni. Isteri tidak perlu bersetuju. Suami bila kata dia nak rujuk, rujukan itu berlaku. Ini sebelum habis iddah lah. Sebelum habis iddah. Jadi dekat situ adalah satu positioning yang sangat jelas. Baik. Kan tak adil macam itu, Ustaz. Lelaki tak faham macam mana kita kena taat kepada seseorang. Pada seorang manusia. Bukan taat kepada Allah tu. Okey, ni nak kena taat seorang manusia ni. You think it's easy? Yang bertanya soalan ni seolah-olah macam dia tak perasan. Dia tak perasan apa? Bahawa lelaki juga perlu mentaati manusia lain. Betul? Kita ada orang atas kita? Ada. Kita ada kerajaan. Kita ada pemimpin. Kita punya menteri-menteri. Yang kita patut taat. Walaupun kadang-kadang kita tidak suka. Tapi kena ikut tak? Kena ikut. Kalau berlaku pemberontakan, kerajaan akan tekan tak? Kerajaan akan hadang tak berlaku benda tu? Dalam setting keluarga pun begitu juga sebenarnya. Clear command daripada suami, selagi benda itu tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, selagi perintah itu logical, make sense, tidak mendatangkan mudarat, isteri wajib turut. Sama juga, kerajaan, kalau dia perintahkan kita, okay, mungkin ada yang tanya, Ustaz, tapi kalau secular government, okay, let's not talk about that. Let's talk about ideal situation, kerajaan Islam. Yang 100% Islam. Okay? Di mana perlembagaan dia adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kerajaan yang sebegitu, kalau diperintahkan awak buat sesuatu, selagi tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, awak wajib buat. Lelaki pun kena. Pemerintah suruh pergi perang. Awak tak suka. Dan benda tu termasuk perkara mubah. Nak tawan boleh, tak nak tawan pun boleh. Boleh awak tolak. Awak askar. Awak tak boleh tolak. Boleh tak sebagai seorang askar kita kata apa, kita nak kena ikut cakap orang atas ni? Why? We shouldn't do that. Aku punya freedom. I have my own self. I have my own individual self. Why should I have someone higher than me? There should be equality, isn't it? Seharusnya berlaku persamaan. Bila saya bagi contoh ni, nampak kan it doesn't make sense? Dalam sebuah keluarga is a micro state. Islam melihat keluarga ni micro state. Ada Perdana Menteri dalam rumah. Yes. Dan Perdana Menteri itu adalah seorang lelaki. Kalau awak kata, tapi lelaki sekarang ni tak ada kemampuan, kenapa kau pergi kahwin dengan lelaki macam tu? Betul tak? Kalau duk komplain kata, oh lelaki saya ni tak boleh harap, tak boleh buat tu, tak boleh buat ini, salah awak tak cek sebelum kahwin. Salah wali awak tak cek sebelum kahwin. Sepatutnya awak berkahwin dengan seorang lelaki yang capable. Jujur tak, berapa ramai wanita yang sebelum kahwin dia cek betul-betul suami yang dia nak kahwin tu. Rata-rata atas dasar cinta, bapak tak tahu, mak tak tahu, dia kena lekat luar, suka, lepas tu nak kahwin. Mak ayah pun redakan saja. Kita sudah tidak ada satu check and balance ataupun checking mechanism dalam masyarakat Islam dulu-dulu, di mana bapa akan cek, pakcik akan cek, akan bawa datang rumah dulu, akan ada test tertentu, baru boleh. Hari ni tak. Anak yang pilih sendiri dekat luar, bawa balik rumah, mak ayah dah tak boleh cakap apa, terima sahaja. Lepas tu bila suami tak boleh harap, kita salahkan agama. Kita kata, kenapa dekat tangan dia talak? Kan? Dia tak cerdik mana pun, dia tak lebih baik daripada saya pun. Yang kau pilih dia besar. Sama tak macam kalau kita pilih ketua? Kita yang pilih tu. Kita yang kempen untuk dia. Tak check betul-betul background dia.
Tak check betul-betul dia punya kesalahan dia. Setakat tengok propaganda, tengok Facebook posting, kita promote dia. Kalau dia tak buat kerja, siapa yang bersalah? Boleh kita kata dia saja tak bersalah? Kita pun bersalah sebab kita pilih dia. We are the one who chose him. Saya tak bercakap tentang orang tertentu secara khusus. I'm talking in general. Sama juga. Adakah hanya kerana dia ni tak capable, dia tak boleh perintahkan kita perkara-perkara yang mubah? Tak, dia boleh. Tapi kalau dia punya pertanggungjawaban itu sudah membawa satu tahap kehancuran yang luar biasa, maka di situlah datangnya jalan keluar yang lain. Di situlah boleh resort kepada fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, boleh resort kepada khulu', boleh resort kepada talak, boleh resort kepada macam-macam cara yang lain. Itu di mana kita terpaksa menjatuhkan kerajaan dalam rumah. Rakyat perlu menjatuhkan kerajaan dalam rumah. Begitu juga dalam macro level, sebuah masyarakat juga ada hak untuk menjatuhkan ketua yang apabila dia melakukan kerosakan dan kekufuran yang bawah. Contoh, saya bagi contoh macam apa yang berlaku dekat Tunisia beberapa dekad yang lalu. Dia punya Perdana Menteri itu secara terbuka pada bulan puasa dia perintahkan rakyat dia jangan puasa. Ini masuk dalam TV. Bulan Ramadan, Perdana Menteri dia minum orange juice. Dia kata semua kena ikut aku buat benda ni. Kita tak boleh melalui Ramadan dengan berpuasa. It's not good for our economy. Okay? Pemimpin yang macam tu, kalau ikut kita punya fiqah, wajib dijatuhkan. Sebab dia secara langsung dan secara direct menyerang perkara usul dalam agama kita. Okay? So, kalau seorang suami melakukan perkara-perkara macam tu, barulah dia layak dijatuhkan. Faham tak persamaan dia kalau awak tengok? It is actually the same. So, kalau suami kata, saya suka awak pakai baju oren, kan? Hari Jumaat awak pakai baju oren boleh. Benda tu jadi wajib kalau diperintahkan. Walaupun perkara itu mubah. Of course lah, jadi lelaki jangan sengal sangat. Ustaz Nur dah kata macam ni, saya suka awak pakai baju oren, faham-faham Wajib Jangan pergunakan kalam kami, jangan pergunakan kalam ulama untuk jadi diktator. Tetapi kalam Ustazah Asma Harun itu tidak benar dan tidak tepat dan berbahaya bagi saya. It sounds very feminist. Thank you for reminding me about that. Betul, it sounds very feminist. Lepas tu dalam ceramah yang sama, dia cakap pasal poligami. Kan, dia kata, saya tak boleh poligami. Saya tak setuju dengan poligami dalam keluarga dia lah. Dia bukan kata poligami itu dia tak setuju. Tapi kalau laku pada dia tak terima lah. Bagi seorang ustazah cakap macam tu, awak tengok, perempuan-perempuan lain akan buat apa? They will repeat the same thing. Dia kata, ustazah pun tak boleh handle. Ustazah pun kata, saya tak boleh kawal cemburu saya. Dan kalau suami saya buat begitu, saya akan hilang akhlak yang baik saya semua akan hilang. I mean, ini dipanggil sebagai you are pressuring people with, some people call it emotional blackmailing or something like that. Kan? You kalau tak buat apa I nak, I akan buat perangai. Macam tu. It goes both ways. Lelaki pun boleh buat macam tu kalau nak. Betul. Saya tak nak kerja. Kalau awak suruh saya kerja juga, saya akan ada mental health problem. Saya akan depressed. Saya akan ada anxiety. So, kalau dua-dua pihak bermain macam tu, the purpose of membina keluarga tidak ada nilai lagi. Tidak ada makna lagi. It's job delegation. The word is gender roles and job delegation. Gender roles and job delegation. This is the main point. Kalau tak perlu kahwin. Nak kahwin buat apa? Setakat buat anak aja. Lepas tu, you be like bujang, isteri pun jadi macam seorang perempuan yang bujang. What's the purpose? The purpose adalah untuk working together, and working together is to do different things. You cannot have a government where everyone does the same thing. It doesn't make sense. You cannot have a government where there is no responsibility towards each other. Not only towards Allah, towards each other. Betul? Sebab you bukan kahwin dengan Allah. Setuju? Kita kahwin dengan manusia. Kita taat kepada Allah, tapi kita berkahwin dengan manusia. Jadi tak adil untuk kata, kita hanya ikut apa yang Allah wajibkan saja.
Tak, Allah sudah bagi mandat kepada seorang lelaki, selagi dia menjalankan tanggungjawab dia, apa yang dia perintah, selagi perkara itu tidak melanggar syarak, awak wajib buat. This is the default position. Kalau wanita rasa bahawa saya tak boleh terima benda macam ni, then don't get married. Jangan kahwin. Seperti mana rakyat kalau tak terima, saya tak terima kalau kerajaan nak perintah-perintah saya. Siapa polis nak tangkap saya? Siapa tentera nak kata begini dan begitu pada saya? I'm free to do whatever I want. Rakyat macam ni biasanya akan dibuat apa dengan dia? Get out from this country. Betul? Don't be in a social contract. Because you are in a social contract with the government. The rakyat with the government ada social contract. Ada akad in that sense. Social contract means akad. Akad ijtimai. If you cannot accept to listen to commandments, then don't enter into the akad. So bila you nak masuk dalam akad, you kena terima bahawa ada benda yang wajib you buat. Ada benda yang menjadi kewajipan dan menjadi tanggungjawab you untuk buat. This is what the West is struggling with. Betul? Barat mereka sedang struggle dengan perkara ni. Mereka tak tahu lagi apa the purpose of marriage. Itu point dia. Bila orang dah duduk termenung, kenapa kita kahwin? Soalan tu timbul. Then the whole family structure akan roboh. Nanti mak ayah akan lihat pada anak pula, korang ni datang ni apa pasal ni? Daripada mana korang datang ni? Dan untuk apa sebenarnya? Then people will start tak nak kahwin. Dan dah jadi trend. This is what worries me now. Dah jadi trend orang tak mau kahwin. And people speak proudly about that. They speak proudly about it. You see? Bagi yang nak kahwin, tak dapat kahwin, I'm not talking about you. I'm talking about people yang, why should we get married? Beban, Ustaz. Saya kalau kahwin, saya lose my freedom. There are people who answer like that. You kalau tengok interview kepada anak-anak muda, tak nak kahwin. Kalau kahwin pula, tak nak ada anak. Isu dia apa? Selfishness. I want my freedom. I want my time. Kalau ada isteri, aku kena tanggung isteri. Kalau ada anak, aku kena tanggung anak. So people just do not want to sacrifice. So dia jadi individualistic society. Bila jadi individualistic society, itulah dipanggil sebagai breakup of the society. I don't want to come together. I want to be alone. Itu kan breakup in itself. You're breaking up the society by wanting to be alone. So penyakit wanting to be alone is actually a sickness. I don't want to have family. I don't want to talk to people. I don't want to visit my family. I don't want to know what my friends is going through. Itu sendiri adalah satu penyakit. Islam is the opposite of that. It's community. That's why we are getting stronger in certain parts of the world. Not every part of the world. The Muslims are getting stronger sebab apa? We are coming back to family. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak lawan LGBT? Nak lawan LGBT is to strengthen family. Nak strengthen family, kena faham gender roles. Kena strengthen perhubungan lelaki dengan perempuan ni apa asal usul dia. Itu kena faham. Kalau itu longgar, family redundant, wokeism akan take the place of this family institution. Jadi saya mengharapkan Ustazah Asma Harun ni, dia cek balik, kalau boleh muhasabah, make taubah, dan perbetulkan kenyataan dia tu kepada publik. Sebab follower wanita ramai yang ikut dia. Okay? Kalau saya perempuan dan saya ikut dia, saya akan guna kenyataan dia. Kalau suami saya nak poligami. Betul? Saya akan kata, saya ni siapa? Saya orang biasa. Ustazah sendiri tak boleh buat. Ustazah sendiri kata, saya tak boleh handle. Saya ni lagi orang awam. Jadi abang don't ever think about it. Secara hukum, minta izin kepada isteri untuk berpoligami tidak wajib. Secara hukum. Because itu adalah rights yang Allah bagi kepada lelaki. Seperti mana Allah ada bagi rights kepada perempuan. Contoh, perempuan tak payah solat bila dia haid. Betul tak? Itu adalah some say privilege. Banyak wanita yang rasa, bila dia datang haid aja dia free. Kan? Tak payah fikir angkat wudu, batal wudu, tunggu waktu solat. So lelaki pun ada perkara yang kita kena buat yang kita tidak boleh nak elak daripadanya.